Hello, Assalamualaikum. Okay, hari ni untuk video ni saya akan tunjuk cara nak identify support and resistance zone. Saya akan cover everything lah. So, apa itu support and resistance? Semua tu saya akan explain. Okay, so kita start dengan untuk traders baru lah. So, nanti term support and resistance ni korang memang akan dengar selalu. Memang mesti akan ada orang cakap, yang tu dah sampai support tu, boleh buy. So benda ni memang kena familiar lah, support and resistance ni. Pasal ni kira basic of forex punya technical analysis. Okay, so saya sendiri suka assume support and resistance ni as level. Okay, level and zones. So mungkin kebanyakan daripada korang assume support and resistance ni macam korang bagi satu exact price, kat mana dia nak buat turning point semua kan. Tapi lagi bagus kalau kita assume support and resistance ni bukan sebagai satu horizontal line yang sampai je horizontal line tu, sampai price yang kita target terus reversal. Tak ada. Lagi bagus untuk kita assume support and resistance ni sebagai satu zone. So kita boleh manage kita punya risk and boleh avoid fake out semua. Okay, so apa itu support and resistance ni? Okay, kita keep in mind macam ni lah. Okay, ni kalau korang dah faham support and resistance ni boleh skip lah Ada depan tu nanti baru kita masuk real life punya application. Okay, so untuk traders baru, support and resistance ni adalah tempat di mana kita panggil turning point lah. Turning point. Okay. Turning point. So, macam yang kita aware of, market bergerak berdasarkan sentiment. Lagi ramai orang buy, lagi ramai buy, so graph akan naik. Kalau lagi ramai sell, so graph akan turun. Market ni dia bergerak berdasarkan sentiment. Maksudnya lagi ramai orang yang expect zone tu akan ada turning point, lagi ramai. Okay, graph tengah downtrend. Okay, graph tengah turun. So sampai pula satu zone ni, iaitu kita panggil dia zone support. Ni kejap lagi saya akan explain. So orang punya emotion, traders punya emotion dah berubah. Semua kata dah sampai support, buy. Lepas tu dia orang nampak pula ada rejection. Okay, traders nampak ada rejection kat sini. Maksudnya ni adalah valid support zone. So apa dia akan buat? Dia akan retest lagi support. Dia akan turun lagi. Kat sini, dalam zone sini sampai sini ni, kita dah nampak ada kemungkinan untuk jadi support ni akan jadi turning point untuk dia reach balik ke resistance. So traders ni semua dah nampak, alamak, benda ni nak naik. Benda ni nak naik semua. So bila dia retest balik support zone ni, lagi ramai, lagi tinggi volume traders yang buy. Pasal tu eventually price will go up bila dia sampai dekat support zone. So apa itu support and resistance? So kita assume macam ni, resistance adalah dinding atas. Resistance adalah dinding atas yang price susah nak melebihi dinding ni. Dia sampai je situ, dia turun. Contoh okay, price hijau ni price, dia sampai je resistance, dia turun. Main-main lagi, dia sampai lagi resistance, dia turun. Dia act sebagai satu dinding
di mana price susah nak tembus. Okay, sama juga untuk support. Support pula belah bawah, dinding bawah. Okay, dinding atas. Boleh screenshot kalau yang nak ingat tu. Dinding bawah. So sampai dekat dinding bawah pun dia, sampai kat support pun dia reject. So price akan main dalam area ni. Ni initial concept of support and resistance. Tapi ni banyak lagi support and resistance merangkumi banyak lagi. Okay, so ni main idea dia. Support dinding bawah, resistance dinding atas. Pernah dengar tak forex orang selalu kata apa? Orang kata buy when low, sell when high. Itulah konsep support and resistance. Maksudnya dia sampai tinggi sangat, kita sell. Sampai tinggi kita sell. Sampai rendah sangat kita buy balik, sell. Macam tu. Alright. So, tapi korang kena ingat, dalam satu pair, tak kira lah pair apa pun, tak semestinya akan ada satu support, satu resistance. Memang takkan lah, dia akan ada banyak gila support and resistance. So apa yang bezakan dia adalah minor dengan major support. Okay, bila one particular level, contoh, okay, price naik, turun, naik, turun, turun. Lepas tu dia naik, turun. So nampak tak, dia akan stop mostly dekat line ni. So line atas kan, dinding atas. So kita panggil dia sebagai resistance. Sorry lah kalau saya go through slow Yang ni video untuk newbie sebenarnya. Okay, sampai kat resistance je dia turun. Lagi banyak kali dia hit resistance, lagi signifikan lah level tu. Okay, nampak dia hit 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lagi banyak kali level tu kena, lagi kuat lah level resistance tu. Sama juga dengan support. Lagi banyak kali dia sentuh level support tu dan reject, lagi kuat lah level tu. So kita differentiatekan level-level ni dengan kita pakai 2 term, major dengan minor. Major ni adalah tempat yang paling banyak rejection. Minor ni pula, okay, dia dah turun, dia mesti, price takkan bergerak dalam satu arah terus. Dia mesti akan retrace, turun balik, retrace, turun balik. Okay, nampak? Sampai zone ni dia akan retrace balik, turun. Gitu. Okay, Kang, pasal yang ni kan saya explain sekejap lagi major and minor ni kita buka chart terus. Okay, so saya sambung lagi. Major. Alright. So kita cerita pasal SBR pula. SBR, RBS. Okay, nanti kalau dah masuk dunia forex ni memang nampak term-term ni, SBR, RBS, memang ramai yang pakai kat gambar. Yang saya letak kat chart semua kan. So saya explainkan benda ni. So SBR ni adalah term kita panggil untuk support becomes resistance. Macam mana pula support tiba-tiba jadi resistance kan? Okay, kejap. So yang ni pula RBS, resistance becomes support. Okay,
So, kenapa tiba-tiba support boleh jadi resistance? Okay. Okay. So, katakanlah kita zone ni adalah support kita, betul? Zone ni adalah resistance. So, price naik sampai sini. Apa kita buat? Dah sampai resistance, kita kena ingat sell at resistance. Dekat support pula kita buy at support. So, harga dah sampai resistance, kita pun sell here. Price turun, okay. Shock lah, tengah running profit kan. Okay, turun. Okay, sampai support. So, sampai support adalah level di mana kita patut close entry sell kita. Pasal area support mungkin akan jadi turning point. Lagi-lagi area support ni memang dah retest banyak kali. Memang kita panggil major support. Mungkin akan jadi turning point yang sangat kuat, yang akan menyebabkan downtrend ni habis and continue balik uptrend. Okay. So, bila dah sell, kita TP dekat support punya level. Lepas tu, sampai pula kat situ, apa kita patut buat? Kita patut buy, betul? Kita patut buy kat sini. Kita pun buy. Tiba-tiba buy, dia turun. Okay. Padahal kita buy ni, so dah floating. Kan? Dah tengah floating loss. So, apa korang buat? Dah nampak, dah terang-terang nampak support ni broken. Bila tak kira lah resistance ke support is broken, dia akan considered as vice versa. So, support dah broken, so dia akan jadi new. Sekejap saya tukar colour. Dia akan jadi new resistance. Okay. Support broken. Alamak. One support broken. Resistance. Okay. Sama juga case. Kalau once resistance is broken, it becomes support. Okay. So, bila price dah turun, apa korang patut buat? Dah nampak terang-terang kat sini, dah ada breakout. Jangan hold lagi entry tu, terus cut. Maksudnya entry tu korang punya setup salah. Market tak assume tempat tu as turning point. So, close buy tu. Okay. So, macam saya cakap, market bergerak berdasarkan emosi. So, buyers still dia cakap, tak nak ni mesti kita kena buy kat sini, mesti kena buy. So, graph naik balik. Okay. Volume time kat sini memang dah tinggi gila. Banyak gila traders akan main dalam area ni. Meaning inside this area, inside this level, ramai traders tengah push price. Yang si buyers ni tengah buy, si sellers tengah buy. Tapi dah nampak kat sini clear breakout. Bila nampak je clear breakout, tangan jangan gatal. Okay. Tangan jangan gatal untuk entry time tu. Kita tengok dulu betul-betul tempat tu adalah confirm a breakout ataupun dia bagi fake out. Apa tu fake out? Okay, saya explain pasal fake out dulu. Fake out ni nama pun fake kan. So dia tipu, dia acah-acah keluar. Macam kononnya ni level support lah.
So price pun turun. Dia dah, candle dah close lebih price ni. So kita pun ingat, oh support ni dah jadi new resistance. So kita pun dia sentuh balik resistance, kita sell. Lepas tu tiba-tiba sampai kat resistance, dia naik balik. Maksudnya korang punya setup fail lagi untuk sell. Close, jangan hold. Nampak je setup tu dah fail, close. Pasal tu the best entry point is for you to wait for confirmation. Okay, maksudnya entry bila dah nampak clear breakout, dah nampak dia retest balik dekat zone ni, baru entry. Tak, dia retest. Setiap kali breakout terjadi, dia mesti akan retest balik support. Kalau melainkan ada strong momentum untuk dia ke bawah lagi, dia takkan retest support lah. Dia takkan retest new resistance. Tapi kebanyakannya sepanjang saya trade, memang dia akan retest balik untuk dia continue penerjunan. Dia akan retest balik new resistance kita. Kenapa dia retest balik? Pasal dia buyers akan assume tempat ni jadi new resistance untuk diorang. So apa jadi? Korang kena ingat benda ni je. Breakout, pull back, entry. 3 benda ni kena ingat. So bila support is broken, contoh lagi sekali saya lukis bagi ingat. Okay, kita cerita ni sebagai resistance pula. Okay, resistance. So price naik sampai sini reject. Tiba-tiba dia naik balik buat breakout. So korang terus entry kat sini ke? Tak. Pasal dekat resistance kita patutnya sell betul. Tapi dia dah buat breakout ni dekat kita punya resistance. So tempat ni akan jadi kita punya new support. Zone ni, tempat ni, level ni, kita panggil dia RBS. Kenapa RBS? Pasal resistance becomes new support. Okay, so harga pun naik. Kita jangan entry dulu kat sini. Relax dulu. Tunggu price buat pullback. Ni kita panggil dia, daripada sini ke sini, kita panggil dia as pullback. Dia retest balik support kita. So dekat support kita buat apa? Tengok balik kat atas ni. Support. Kat support kita buy. Okay, so kat sini apa kita buat? Kita pun buy kat sini. Buy. So harga pun akan naik. Tapi what happens if tiba-tiba dia turun balik kat sini? Jangan hold entry tu. Maksudnya setup korang fail. Terus cut loss. Okay, biasakan diri, kalau entry yang biru korang hold, entry yang merah terus cut. Okay, jangan biasakan nak hold entry merah lama, mengharapkan price akan pergi balik ke area tu. Memang benda ni yang selalu buat traders MC. Alright. Okay, settle. So ni lah, yang ni everything about support and resistance. Sekejap okay, sama cerita. So fake out, support and resistance. Okay, ini untuk RBS. Kalau untuk lagi satu RBS dengan lagi satu ni, mana tadi? Ni RBS saya dah explain. SBR, saya buat contoh juga SBR. So apa yang jadi SBR? So this is your, untuk case kat situ tadi tu kita punya resistance. Kita assume ni as support pula. So apa, price akan turun. Okay, dia turun sini, reject, kita buy kat sini. Memang langkah yang baik, bagus. Tapi tiba-tiba dia turun balik. Dia turun melebihi ni. So apa kita buat? Kita cut balik entry yang kat sini tadi. Kita cut loss, biar loss sikit. Lepas tu kita dah nampak, oh support ni support level ni dah broken.
Maksudnya support akan jadi apa? Akan jadi new resistance. So dekat resistance kita buat apa? Price pun naik balik, pergi dekat resistance kita. So proses ni kita panggil apa? SBR, support becomes resistance. So dia pergi balik dekat kita punya new resistance. So after je dia sentuh balik level kita yang kita mark tadi, kita terus entry sell. Price pun akan turun. Okay, faham? So mana tempat tadi saya cakap tadi yang benda ni? Okay, breakout pullback entry. So dekat mana breakoutnya? Breakoutnya terjadi dekat area ni, nampak? Breakout. Price tu melebihi kita punya support zone. So apa dia akan buat? Dia akan buat pullback. Proses daripada price dia naik atas balik, pergi dekat kita punya new resistance tu, kita panggil dia as pullback. Sampai dekat pullback, sentuh kita punya level yang kita target, that is our new resistance. So dekat resistance kita buat apa? Tengok balik atas. Dekat resistance kita sell. So sell sini, sell here, turun. Okay, faham? Okay, contoh kita buka chart Okay, kita ambil ni apa ni, UCAD. Boleh ni. Okay, kita ambil UCAD. So bagi saya prefer kalau nak tengok support and area punya support and resistance punya zone, saya prefer pakai line chart ni. Okay, so apa kita nampak kat sini? Dah nampak dah satu support kat sini. Okay, so mana support dia? Tengok ni, dekat sini reject first touch. Ni second touch, dia reject lagi. Ni third touch. Nampak? So kalau dia turun dekat sini, mestilah kita tak tahu time tu yang tu akan jadi support zone. Support. Okay, tapi untuk second time dia reach balik, pasal yang ni kira dekat time frame H1 ni, daripada zone ni, tempat paling low kita pernah pergi adalah tempat ni. So tempat ni kita panggil support lah, pasal dia paling rendah. Okay, faham tak? Nampak tak? Tempat tu paling rendah. Sebelum formation of these prices, tempat ni merupakan tempat paling rendah. So itu adalah support kita, pasal dia paling rendah time tu. So price pun pergi kat sini. That is our support zone. Support level, sorry. Yang ni saya tak buat zone. Kita assume as level dulu. Okay. Dia pun pergi support zone kita. Kita buy lagi kat sini, dia naik. Pak. So apa yang kita boleh conclude kat sini, buyers still tengah push price ke atas untuk UCAD. Kita tak nampak confirmation lagi sama ada benda ni akan naik ke turun. Tapi bagi saya rasa dia nak naik. Apa yang saya nampak kat sini lah. Tapi stop loss saya sangat tight lah. Tight sell sangat kecil. Pasal dia betul-betul dekat support area. Kita punya buyers still cari buy lah, pasal dia betul-betul kat support. Unless price ni turun, kita nampak memang price ni dah ada clear breakout, baru kita tunggu price ni naik atas balik, baru kita sell lagi kat sini. Pasal kenapa kita sell kat situ? Pasal support ni dah tak valid, dia akan jadi new resistance. Okay, sekejap ada message. Okay, faham? So maksudnya bagi tempat ni still saya cari untuk buy lah.
selagi dia tak pecahkan support saya. Okay, kita cari lagi contoh-contoh lain. Kita tengok pair, let's say pair UJ lah pula. Okay, UJ. So apa saya nampak kat sini? Okay. Screenshot lagi senang. So apa saya nampak kat sini? Ni ada rejection. Okay. Dan lowest price dia pernah pergi setakat ni adalah this area. Nampak kenapa saya assume this as area? Pasal banyak kali walaupun level ni dia tak serendah level bawah ni, tapi dia still reject kat zone ni. So saya akan assume tu sebagai zone. So saya akan buat peta kat sini. Okay. So ni zone di mana volume kemungkinan akan tinggi lah. Volume untuk buy akan tinggi kat sini, pushing the price back upwards. Okay. Tapi always wait for confirmation. So apa yang saya nampak kat sini pula, ni ada rejection, ni pun ada rejection. And at the end dia buat breakout dekat, sekejap, ni rejection, rejection. Lepas tu dekat sini nampak ni line saya, tempat saya highlight ni dia buat breakout. Bila breakout je, apa kita kena buat? Kita kena cari only for buy entries. Pasal dia dah breakout resistance. Okay. Contoh. So this is our resistance. Alamak, singit pula tangan. Okay. So ni resistance kita. So apa kita nampak kat sini, yang ni adalah resistance. So cancel ni. Okay, resistance. Naik, reject, turun. Naik kali kedua, reject, turun. Tapi dekat sini apa dia berjaya buat adalah satu breakout. Okay, nampak kat sini apa dia buat? Satu breakout. So after breakout, kita tunggu price untuk kembali balik untuk retest kita punya. Yang ni dah bukan resistance lah, kita panggil dia support. Assuming new support lah, new support. So dekat support kita akan cari buy. So price pun naik, retrace balik. Dia retrace balik, dia buat pullback. Sorry, bukan retrace, dia buat pullback. Buat pullback ke level yang dia level resistance tadi, yang sudah jadi kita punya new support. So apa kita buat kat support? Alamak. Sorry. So tadi contoh kat sini apa kita buat kat support? Kita pun buy. Nampak dia naik. After korang buy je, make sure BE Nampak ni walaupun dia naik sikit dia terus turun. Kalau korang tak cut loss ni, nampak dia dah turun, dia dah naik balik dekat line kita tadi, dia turun ni. Rasa nak turun lagi ni UJ. Mungkin dia akan sampai level bawah ni, baru dia akan naik balik. Okay. Pasal ni kira minor support lah. Minor support. Pasal dia dah asyik broken je kan. Okay, so UJ boleh cari sell Tapi UJ ni analisis saya kalau pakai Elliott Wave memang jauh ni nak pergi. Jauh lagi. Okay, so itu sajalah untuk support and resistance. Nanti note-note ni saya akan share lah dekat website Jangan lupa buka website, boleh tengok dekat ni website kita, thesouthernfinance.com. So boleh tengok kat Southern Finance ni kita ada news. Okay. So nampak kita ada news. Internet slow sikit ni. Okay, kita ada news. Lepas tu ada nak join kita punya Telegram channel, boleh. Boleh tengok everything lah kat sini. Even analysis pun ada, tengah loading. Okay, tengok analisis. Kita ada analisis Elliott Wave. Untuk siapa yang nak kena pastikan direction market, boleh tengok Elliott Wave.
Pasal teknik ni dah ada daripada 1930 lagi. Dah berapa dekad dah. Nampak? So boleh try visit website ni tengok link atas ni, thesouthernfinance.com. Okay. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.